Hello guys, kembali lagi di dalam channel aku Cuba Jimat. Korang tengok dekat meja aku ni ada beberapa barang beberapa item. So item ni aku baru beli daripada platform online lah. Aku dah pakai lebih kurang dalam 4 bulan macam tu. So jarang-jarang pakai lah. Okay, apabila aku nak pakai, aku akan guna. So mari aku explain apa benda yang ada dekat atas meja ni. So firstly aku nak bagi tahu yang ini adalah soil pH moisture meter. Okey. Ini adalah meter untuk meter untuk menyukat pH tanah, dan dalam masa yang sama dia boleh mengetahuilah berapa nilai kelembapan serta pH pada tanah. Yang ini sudu, satu sudu teh. Yang ini cuka lah, cuka makan buatan punya. Yang ni air paip. Yang ni cawan lah untuk kita buat test nanti. Sebelum tu aku nak terangkan dulu berkenaan meter ni. Okey. Meter ni dia datang dengan dalam kotak macam ni lah. Dan meter ni made in China. Sebiji macam made in Japan punya. Japan pun ada keluaran meter macam ni. Rupa pun macam ni. Dia punya saiz macam ni. Okey, tapi yang aku beli ni made in China lah. Aku beli lebih kurang harga dalam RM50 something lah. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita buka tengok apa yang ada kat dalam. Okey, mula-mula bila barang ni sampai, korang akan dapat kotak. Kotak dia macam ni lah. So dalam dia ada meter. Lepas tu ada dalam kotak ni. Okey, kita tepikan kotak ni. Kita ada, lepas tu ada direction lah. Ada manual. Okey, operating instruction for the soil pH and moisture tester. So korang boleh tengok lah. Aku tunjuk sini, korang boleh tengok. Okey, dia meter ni sebenarnya adalah untuk kegunaan kita menyukat pH pada tanah. Okey, kenapa kita kena sukat pH pada tanah? Sebab untuk memastikan apa yang kita tanam tu menjadilah membesar dengan sempurna dan tidak terbantut. Okey, macam ni lah rupa meter tu. Rupa meter tu macam ni. Okey, yang berwarna merah di atas tu 3, 4, 5, 6. Lepas tu 7 dengan 8. Itu menunjukkan pH. pH, bacaan skala pada pH. Lepas tu untuk yang berwarna hijau tu 1 sampai 8 tu, 1 sampai 8 adalah skala untuk bacaan kelembapan pada tanah. Dan kalau kita tengok ada lagi dekat sini macam push button gambar macam seolah-olah nak panah ke bawah. Ini macam gambar button Okey. So button tu dekat sini. Okey. Okey, so kita tengok apa yang tertulis lagi dekat item ni. Okey, dia menunjukkan pH. Lepas tu list of optimum pH index for some produce. Okey, dia macam ni. Dia menunjukkan macam ni. Okey, ni bacaan pH lah. Bacaan pH, apa yang kita boleh, apa yang sesuai untuk tanah tu. Okey, contoh macam rose ni. Rose bay, lily of the valley. Lepas tu itu dalam 5 ke bacaan pH yang sesuai 5 hingga ke 6. Lepas tu 5 hingga ke 6.5. Macam padi. Lepas tu kentang. Okey, 6 hingga 6.8.
sayur-sayuran, tomato, macam tu. Okey. Okey, sebenarnya bacaan pH ni kalau lebih daripada 7 tu, itu dah kira tanah tu berasid. Bila berasid, nutrien yang ada pada tanah ataupun baja-baja yang ada pada tanah tu tidak dapat diserap dengan sepenuhnya. Jadi tumbuhan kita akan terbantut. Kita boleh lihat apabila kita tanam sesuatu pokok, bila kita letak baja, kita tak letak banyak, kita letak sikit baja. Tengok pokok besar mana. Pokok tu tidak akan menunjukkan tanda-tanda untuk tumbesaran. Pucuknya lambat tumbuh. Selalunya dalam seminggu bila berbaja, pucuk akan tumbuh lah. Dia bergantung kepada tanah, dia bergantung kepada udara yang berada dalam tanah tu, supaya oksigen boleh masuk dekat dalam tu, rongga-rongga pada tanah tu lah. Okay, bila tanah tu baik, tidak berasid, jadi tanah tu dia punya rongga-rongga tu ada, so senang lah dia nak serap baja-baja yang ada pada permukaan atas tanah tu. So alat ni cara nak gunakannya, bila kita letak di atas tanah, kita letak ini macam tanah, kita letak, dia kena, nampak ni, dia kena pada paras ni lah. Dia kena masukkan sehingga paras yang berwarna emas ni masuk sedalamnya, masuk ke dalam tanah. Dan selepas itu kita biarkan sahaja. Kita biarkan sahaja. Kita biar jarum penunjuk ni akan bergerak secara automatik. Okey, bergerak secara automatik, menunjukkan berapakah bacaan pH pada tanah kita, sama ada berasid ataupun neutral ataupun berakali. Tetapi dekat sini kita nampak dia lebih kepada bacaan asid lah dan neutral. Okey, 7 ke atas hingga 8 tu kira neutral. Okey. Jadi bila kita letak kat tanah, dia secara automatik akan membaca lah. Dia ni macam manual. Okey, dia manual. Dia dapat detect ni. Nampak ni. Ini sensor-sensor dia lah. Okey. Pun nak tekan ni pula bertujuan untuk kita mengesan kelembapan pada tanah. Dia tak macam yang pH tadi tu, kita letak dia akan detect. Dia perlu ditekan. Okey. Apabila ditekan, dia akan menunjukkan bacaan kelembapan pada tanah tersebut lah, sama ada tanah tu kering ataupun tanah tu basah. Jadi alat ni sesuai untuk sesiapa yang nak tanam durian, sayur, pokok buah-buahan, memang sangat sesuai lah. Terutama aku bagi tahu pokok yang sangat manja adalah pokok durian. Pokok durian memang manja. Dia kalau pH dia tak stabil, dia susah nak membesar lah dengan sempurna. Dia pucuk-pucuk tu lambat akan tumbuh. Bila lambat nak tumbuh, kita pun menunggu benda tu kan. Jadi okey, untuk merawat tanah yang berasid ni, kita kena menggunakan kapur lah, kapur tanaman ataupun dia banyak jenis. Yang aku dah pakai adalah dolomite lah, dolomite yang baik punya lah. Dalam harga lingkungan dalam 25 kilo tak silap aku lah, 25 kilo ke 50 kilo aku beli gitu. Harga lebih kurang bawah RM40 lah. Pakai sikit je. Dalam segenggam tu kita tabur keliling pokok. Contoh yang ini pokok kita tabur keliling. Jauh sikit daripada pangkal, kita tabur keliling. Dalam segenggam ataupun setengah genggam. Tengok pada besar pokok lah. Kalau pokok tu usia dia dah setahun, 2 genggam pun tak apa, dia tidak jadi masalah. Lagipun bila tanah tu asidnya kurang, macam
cacing akan datang lah, akan membuat tanah tu subur lah. Cacing akan datang akan membuat tanah tu menjadi subur lah. Kalau tanah tu berasid, dia akan keras. Dan kita tengok macam serangga-serangga pun tak akan datang lah. Okay, so aku nak buat satu uji kaji dekat sini macam mana penggunaan alat ini. Okay, ini ada 2 cawan. Okay, aku akan masukkan cawan pertama ni air pipe. Aku akan masukkan cawan pertama dengan air pipe. Kita tengok level dia. Okey, level dia takat tu. Okey, ni air pipe pada cawan pertama. Dan ni pun cawan kedua pun aku akan masuk air pipe juga. Okey, kita ukur level dia jangan sampai terkena button ni lah. Agak-agak macam ni lah. Lebih kurang dalam setengah cawan. Okey. So kita tengok ujian ni. Kita uji, kita tengok apa yang terjadi, apa bacaan pada meter ni. Okey, ini bacaan pada air pipe lah. Kita tengok. Okey, nampak kan? Lampu kacau. So nampak, korang tengok. Kita biarkan sahaja berapa. Okey. Sekarang okey. Kita tengok 6 skala pada 6, lepas tu ada satu pada satu takuk. Satu takuk mewakili 2 bacaan. 2 inilah 2 nilai lah. Okey, sekarang kita dapat lebih kurang dalam bacaan 6.2. Okey, so pH yang ditunjukkan pada air pipe ini adalah 6.2. So masih lagi sesuai untuk kita nak tanam macam buah-buahan dan sayur-sayuran lah, masih lagi sesuai. Tetapi kalau kita nak menambah baikkan lagi tanah tu, kita kena rawat lah, kita kena letak kapur. So dia akan turun. Dia akan turun dalam 6.8. Nak dapat 7 ni agak sukar juga sebenarnya. So dia akan turun. So kita angkat tengok. Okay, dia pergi kepada 7 semula. So kita letak. Okay, dia pergi pada 6.4. Bila kita biarkan lama-lama sikit, dia akan pergi kepada 6.2 lah. Kita buat bacaan anggaran macam tu lah. Okey, kita uji pada button tadi. Kita tekan kita tengok berapa kelembapan pada air ni, pada yang ni. Okey, kita tengok. Dia lebih kurang dalam bacaan dia dalam 6.5. Okey, 6.5. So kalau kita tambah air mungkin tak sampai dia punya dekat dia punya sensor tu. So kita cuba tekan lagi, kita tengok berapa dia boleh pergi. Okey, lebih kurang dalam 6.5 juga. Okey, so kita dah tahu pH air pipe adalah dalam 6.5 dan kandungan asid dia tak banyak lah, 6.5. So kita ambil cuka makan, cuka buatan, kita cuba letak dekat dalam air pipe dalam bekas nombor 2 tadi. Kita boleh nampak perubahan dia. Kita letak sikit pun tak apa sebenarnya. Aku letak dalam 1 sudu lah. Ni macam ni, setengah sudu aku letak. Okey. So kita buat ujian pada air pipe yang dah diletakkan cuka tadi. Cuka ini adalah bersifat asid je. Kalau kita tahu cuka adalah bersifat asid, so kita letak sikit je tadi, bukan banyak. Kita letak dalam lingkungan 1/5 daripada air ni. 1/5 daripada air. Okey, kita tengok.
Okey. Kita tengok. Nampak tak? Dia turun nampak dia turun Okay, kita tepikan yang bekas pertama tadi. Aku akan zoom sikit tengok bagi nampak jelas. Okey, nampak Okey. Korang nilai sendiri dan kau tengok berapa pH pada air paip yang kita dah letak cuka tadi lah. Kita letak 1/5 je, kita tak letak banyak. Tapi korang tengok berapa dia drop, berapa dia turun. Okey, kita cuba tambahkan lagi. Adakah dia boleh turun? Aku rasa dia boleh turun lagi sikit kat sini ni. Sebab kalau nak betul-betul dia turun sampai 2 tu, kena letak asid bateri ini cuka makan dia tak sangat. Tengok. Okey, korang tengok sendiri. 4 bacaan pH dia. So dari sini kita dapat tahulah. Kita tengok kelembapan pada ni. Nampak? Bila asid banyak, bila kita tekan, dia makin menunjukkan bacaan dia infinity. Masa infinity tu tak ada had lah. So aku nak bagi tahu korang, siapa yang baru menceburi bidang pertanian ni, harus dan wajib ada meter ni. Memang harus dan wajib ada meter ni. Sebab daripada korang kerugian menunggu tumbesaran pokok tu, korang boleh mengenal pasti apa masalah pada pokok tu. Sebenarnya pokok tu tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah tanah itu sendiri. Tanah itu tidak subur. Tanah itu mengandungi asid yang tinggi. So antara tanah-tanah yang mengandungi asid tinggi yang aku pernah cuba di kebun aku, salah satunya tanah sawah, asid agak tinggi. Lepas tu tanah lumpur, asid pun agak tinggi. Tanah merah, asidnya agak kurang. Asid dia lebih kurang dalam 6.2 dan sesuai untuk tanaman. Kalau tanah sawah ni asid dia terlampau tinggi, engkau orang kena rawat dulu menggunakan kapur pertanian, supaya dia pokok tu bila dia membesar, dia boleh menyerap nutrisi-nutrisi yang ada pada tanah dan nutrisi-nutrisi yang ada pada baja. Senang sahaja kalau kita nak tahu yang tanah tu sihat ataupun tidak. Selalunya apabila tanah yang sihat, yang subur, pH dia bawah daripada 6.5, atas 6.5, ada kehidupan dekat tanah tu. Contohnya cacing lah. Cacing memang akan ada. Lepas tu ada sarang labah-labah. Ada sarang labah-labah kecil Lepas tu cacing pun banyak. Cacing tu pelik macam kat pokok pisang kita tengok banyak cacing So kita boleh buat test. Okey, sebenarnya aku menggunakan air ni adalah aku macam mock-up lah. Mock-up ni kita buat sebagaimana cara yang sebenarnya menggunakan tanah, tetapi aku tukar kepada medium air. Okey, kalau kita guna tanah, dia lebih efisien lah. Maknanya kita boleh tahu yang sebenarnya lah. Tapi dekat sini aku hanya menunjukkan contoh bagaimana menggunakan alat ini. Itu saja aku nak tunjuk sebenarnya. Alat ni tak mahal. Alat ni lebih kurang dalam RM50, RM45 pun boleh dapat. Korang pandailah bodek seller minta kurang lagi boleh dapat. Dan dia membantu. Okey, alat ni ada dua jenis. Satu yang berbentuk spike, cucuk ke tanah. Satu lagi berbentuk straw ataupun tube yang halus. Tak silap aku dia halus macam straw lah.
Dia besar macam straw bawah dia ni. Yang ini berbentuk cone kan, daripada kecil ke besar kan. Kalau yang jenis satu lagi tu dia berbentuk straw, dia panjang, lepas tu bawah ada equipment ni. Okay. So yang itu aku rasa dia kurang accurate ataupun dia tatahan dia tak sempurna lah. Jadi lagipun dia tak efisien. Yang ini lebih efisien. Dan bila korang nak beli, pastikan jenis manual macam ini. Rupa dia macam ini. Tak kisah apa jenama pun macam ni. Dan tengok feedback orang macam mana. Jangan beli yang ada satu yang jenis digital, elektronik digital tu. Aku dah pakai. Itu memang tak akan membantu korang. Susah korang nak dapat nilai yang sebenar. Sebab nilai dia boleh lari-lari. Korang dia tak accurate lah, senang cerita. Nilai dia sekejap tiba-tiba 6, lepas tu naik 7, lepas tu naik ni, walaupun tak test pun. Maknanya tatahan pada meter ni tu lari kalau jenis elektronik. Jadi apabila korang beli yang jenis elektronik tu, harga dia lebih kurang dalam 20 ke 30 macam tu, yang made in China, yang orang cakap mampu milik lah, dia akan merugi kau. Baik kau beli sekali yang ni, lepas tu boleh terus pakai. Lepas kita pakai, kita basuh, lepas tu lap. Supaya tak ada kesan-kesan tanah lah. Nanti dia akan mengganggu bacaan pada ni, pada meter ni. So nanti boleh merosakkan lah. Jadi kesimpulannya kat sini, aku nak jelaskan, sesiapa yang nak tanam pokok, sesiapa yang ada tanam pokok ros, pokok bunga kertas, pokok macam pokok-pokok yang berbunga lah, senang cerita, yang berbunga dan bertanah, aku galakkan korang guna alat ini. Alat ni murah. Siapa yang hobi menanam lah, memang betul-betul hobi dia menanam, bukan hangat-hangat teh ayam, boleh. Tak rugi pun. Dan pada sesiapa yang berjinak-jinak nak tanam durian dalam 10 pokok, 20 pokok, 40 pokok, bukan 1000 pokok 1000 pokok engkau better beli yang mahal lah, made in Japan punya. Setakat tanam bawah 70 pokok, aku rasa boleh beli yang ini. Boleh beli ini. Dan pastikan dia punya keadaan dia punya ni, meter ni punya penunjuk ni sentiasa berada di keadaan 7 lah. Memang dia tak ada lari lah. Dia memang akan menunjukkan neutral dekat sini. Dia tak akan lari sini, dia tak akan lari sini, dia tak akan lari daripada bawah. Kau pastikan benda bila kau beli tu, dia baiklah, tak ada pecah apa semua. Okay. Aku nak mengajar korang supaya tak kecewa. Di samping tu boleh berjimat, tak payah fikir panjang, boleh terus beli. Tak rugi Okey, sampai di sini saja perkongsian aku. Aku harap video aku ni boleh memberi sedikit manfaat dan sedikit ilmu kepada korang yang apa yang aku telah lalui sebelum ni. Sebelum ni aku telah kecewa juga, dan lepas tu aku bangkit dengan menggunakan alat ni. So hasilnya aku nampak dalam 2 minggu sahaja apabila aku telah menggunakan alat ini serta aku telah rawat tanah tu. Okey, sekian saja video aku. Terima kasih. Bye bye. Tunggu video yang lain pula.